Pada awal Disember lalu, sindiket kartel yang menyeludup daging import terbongkar. Kartel itu dipercayai membeli bekalan daging dari loji sembelihan di beberapa negara sumber tidak sah sebelum membungkus semula daging berkenaan menggunakan logo halal dan menjual di pasaran tempatan sebagai daging halal. Sejumlah 1,500 tan daging sejuk beku bernilai RM30 juta disita dalam operasi di sebuah gudang di Senai, Johor. Kartel itu didakwa mempunyai orang dalam pada semua peringkat prosedur, menyebabkan mereka mampu beroperasi sejak lebih 40 tahun lalu. Pada 21 Disember 2020, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Johor membuka kertas siasatan sindiket ini dan pemegang permit import AP yang terbukti bersubahat akan dikantung lesen. Tajuk pembentangan kami ialah kepentingan penerapan penghayatan etika dan peradaban dalam mengatasi isu keruntuhan etika tabik urus politik negara. Wabarakatuh. Saya Nuraina Adinda binti Muhammad Suhaimi akan membentangkan tentang pendahuluan. Terlebih dahulu, mari kita lihat apakah yang maksudkan dengan tadbir urus dan politik. Tadbir urus boleh didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat pengurusan bagi mencapai kecekapan dalam keterusan pengurusan pentadbiran. Manakala politik merujuk kepada konsep siasah dalam bahasa Arab yang bermaksud mengurus atau memerintah. Jadi, tadbir urus politik negara boleh dipahami sebagai satu bentuk sistem politik yang baik di mana masyarakat dapat menikmati taraf hidup yang baik, peruntukan perundangan kebertanggungjawaban para pegawai dan ketiadaan masalah rasuah. Hal ini kerana indikator bagi sesebuah kemajuan negara bukan hanya berdasarkan kemampuan berdaya saing dan ekonomi negara tersebut. Namun, aspek tadbir urus politik negara salah satu unsur yang menjadi tunggak kepada sesebuah negara. Kita boleh lihat peningkatan amalan rasuah direkodkan meskipun negara sedang dilanda pandemik berdasarkan rekod yang telah dicatatkan oleh Indeks Persepsi Rasuah CPI ke-23 bagi tahun 2020. Malaysia mencatatkan penurunan 6 anak tangga iaitu pada kedudukan ke-57 daripada 180 buah negara. Kejatuhan Malaysia dalam CPI ini disebabkan oleh peningkatan kes rasuah, sistem politik negara yang tidak stabil dan lain-lain. Hal ini kerana tadbir urus politik negara berhadapan dengan pelbagai ancaman, tidak kira dari dalam maupun luar persekitaran. Namun, kepincayaan jelas kelihatan adalah berpunca dari akar umbinya sendiri iaitu individu-individu dalam organisasi itu sendiri. Jadi, pengabayan etika dan peradaban ini berhubung kait dengan nilai integriti yang boleh membuka ruang kepada keruntuhan tadbir urus negara. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan peradaban dan etika dalam tadbir urus politik? Istilah etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud karakter atau perwatakan atau kepribadian. Istilah ini dalam kalangan para teknokrat iaitu pemimpin merujuk kepada isu-isu standard moral yang melibatkan para pemimpin untuk membantu meningkatkan integriti profesion kaki tangan organisasi. Ketinggian nilai etika dapat mengelakkan masalah integriti terus berleluasa. Seterusnya, peradaban. Peradaban ialah etika dalam Islam atau adab yang turut berpaksi kepada etika perilaku yang baik berpandukan sumber prima iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini memenuhi segala nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kejujuran dan bermaruah. Profesor Said Naqvi Al-Atas iaitu tokoh ilmuwan Islam turut menegaskan tindakan berlaku adil dalam kepimpinan ialah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya dan tidak memenai dengan pengetahuan semata-mata, namun ia berkait rapat dengan ketinggian akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah anda akan bersama saya, Aini Hamizah binti Ghazali sebagai pembentang seterusnya. Mari kita lihat apa isu-isu etika dan peradaban yang berlaku dalam urus tadbir politik negara. Yang pertama, pengabaian integriti. Jika ditelusuri secara teliti, integriti ialah suatu pegangan atau pendirian atau tingkah laku seseorang yang menitikberatkan nilai kejujuran, tanggungjawab, ikhlas dan amanah dalam melaksanakan sesuatu perkara. Dalam pada itu, pengabaian integriti seseorang sering dikaitkan dengan isu rasuah. Okey, rasanya semua orang tahu kan rasuah tu macam mana? Okey, tak apa, saya bagi tahu juga. Rasuah bermaksud pemberian atau penerimaan suapan atau habuan sebagai dorongan untuk seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Dan kebiasaannya ia berkait dengan tugasan rasmi. Baru-baru ini, kemerosotan kadar indeks persepsi rasuah CPM Malaysia menimbulkan kebimbangan untuk masa hadapan negara. Timbalan Presiden QPAX, Zainal Ismail berpendapat hal ini berlaku disebabkan ada campur tangan politik dalam hal pentadbiran awam, korporat dan kewangan kerajaan. Bukan tu je. Malah kita sedia maklum bahawa ada juga ahli politik atau pemimpin itu sendiri terlibat dengan aktiviti rasuah. Sebagai bukti, baru-baru ini, pada tahun 2019, 2 orang ahli politik daripada Pakatan Rakyat
Parti Pakatan Rakyat didapati bersalah kerana menerima rasuah dengan perjanjian lompat parti oleh pihak ketiga kerana ditawarkan habuan yang lebih lumayan. Kesannya mereka berdua dipecat oleh parti secara serta-merta. Perkara ini adalah sangat mengecewakan dan memalukan apabila rakyat mengetahui pemimpin yang diberikan amanah itu alpa dan lalai dengan tujuan sebenar dan sibuk mengejar kemewahan diri sendiri. Kedua, penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa bermula apabila wujudnya persekitaran berbentuk penindasan, sogokan, paksaan dan ugutan daripada pihak yang lebih berkuasa terhadap sesuatu pihak yang lain. Bukan sahaja melibatkan politik, tetapi ia juga berlaku dalam sektor lain seperti pendidikan, ekonomi, kewangan serta pihak berkuasa kerajaan. Amalan terdahulu yang dilakukan adalah seperti meluluskan sesuatu dasar kerajaan baru, tender atau projek dengan kadar segera tanpa mengikuti prosedur undang-undang yang sebenar. Hal ini kerana mereka ingin mengejar populariti, status dan meraih sokongan secara dalaman atau luaran sama ada dalam bentuk kemewahan peribadi atau kepentingan politik masing-masing. Contohnya, pada tahun 2015, bekas Menteri Besar Selangor pada ketika itu membuat pembelian rumah banglo mewah dengan harga di bawah harga pasaran. Hal ini menimbulkan kekesalan rakyat kerana keadilan dan kesesamaan tidak dilaksanakan kerana penyalahgunaan kuasa yang dimiliki oleh beliau. Tiga ialah kebejatan secara komunikasi, moral dan akhlak. Terdapat segelintir ahli pemimpin gemar mencetuskan provokasi secara lisan maupun talian di media sosial. Kemudian, ahli parlimen turut mengeluarkan kata-kata kesat, hinaan, persendaan dan mempelekeh pihak lain ketika membentangkan pandangan dan cadangan mereka. Tujuan asal parlimen yang ditubuhkan sebagai ruang untuk bincang isu rakyat ternyata tidak tercapai kerana wujudnya golongan seperti ini. Insiden berikut yang menunjukkan tiada kesudahan dan masyarakat pun cenderung untuk hilang rasa hormat dan bosan dengan karina para pemimpin. Seterusnya, semasa sidang media berkenaan pertembungan LRT laluan Kelana Jaya, kita boleh lihat tingkah laku pengerusi prasarana berhad ataupun ahli Dun Pasir Salak yang menjawab pertanyaan wartawan dengan nada yang sangat sinis dan sombong. Beliau juga sempat mempelekeh seorang wartawan dari negara China kerana banyak bertanyakan soalan kepada beliau ketika sidang media dijalankan. Tuntasnya di sini kita boleh lihat bahawa para pemimpin sendiri tidak menunjukkan tauladan yang mulia kepada masyarakat. Saya, Nur Farah Balkis binti Omar, akan menerangkan kepada anda apakah faktor-faktor yang menjadi keruntuhan etika tadbir urus politik negara. Seperti yang kita sedia maklum, sebuah tadbir urus yang baik datangnya dari pemimpin yang berintegriti dan komited dalam pekerjaannya. Faktor pertama yang menjadi asbab kepada keruntuhan etika tadbir urus politik negara adalah berpunca dari kelemahan dalam kepribadian diri seorang pemimpin. Kelemahan diri pemimpin itu adalah kerana kurangnya didikan agama, lemah dalam amalan nilai-nilai murni serta kurang penghayatan terhadap moral dan etika. Penerapan amalan nilai-nilai murni amat penting dalam kehidupan seseorang manusia. Dalam dunia realiti, apa yang kita dapat lihat, semakin ramai yang mementingkan diri sendiri dan sanggup melakukan pelbagai hilah dan penipuan asalkan mereka dapat menikmati apa yang mereka hajati. Lebih parah lagi apabila sifat tamak, haloba dan nafsu yang tinggi telah menguasai diri dalam mengejar kekayaan duniawi bagi kepentingan diri sendiri sekaligus akan menjerumuskan diri mereka ke dalam arus gelombang dosa. Sebagai contoh, amalan rasuah dan salah guna kuasa terutamanya membabitkan kelompok penguatkuasa yang diberikan tanggungjawab untuk membantras jenayah dilihat semakin membimbangkan. Justru sebagai seorang pemimpin pada ketika mengejar kemajuan dan kemewahan, jangan sesekali melupakan amalan nilai murni seperti kejujuran dan integriti yang sewajarnya bergerak seiring supaya akhirnya mencapai kesempurnaan hidup yang lebih nyata, berkat dan bahagia. Kita beralih pula pada faktor yang kedua iaitu wujudnya kelemahan dalam kepimpinan dan pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi yang efektif dan efisien adalah memastikan organisasinya merangkumi sistem yang teratur dan terjaga. Sistem pemerintahan negara akan turut terkesan sekiranya pengurusan itu gagal dilaksanakan mengikut piawai yang ditetapkan. Umum diketahui kepimpinan yang lemah iltizamnya dan tidak berwawasan akan menyebabkan sesebuah organisasi di bawah kepimpinan yang merosot. Mengapa perkara ini boleh berlaku? Ini mungkin disebabkan mereka ini kurangnya ilmu tentang pengurusan dan juga tiada sifat ingin tahu tentang perkara di sekelilingnya. Kelemahan mereka ini boleh menyebabkan tidak ada tindakan untuk melaporkan apa-apa kecacatan dan kekurangan di jabatan. Malah mereka menganggap semua perkara sentiasa berjalan dengan baik tanpa ada cacat celanya. Selain itu, apabila kurangnya pemantauan dan pengawasan di kalangan aktiviti pekerja, akan cenderung berlakunya pekerja yang mencuri tulang sewaktu menjalankan tugas dan turut berpotensi untuk pekerja bersikap tidak telus dalam menguruskan wang syarikat. Jadi, ini menunjukkan bahawa kegiatan penyelewengan wang dan pelibatan dengan rasuah akan mudah berlaku.
Faktor yang ketiga adalah penularan budaya kerja yang negatif. Budaya kerja yang progresif dan sihat adalah penting dalam memastikan kesejahteraan di tempat kerja. Namun, budaya kerja yang negatif hanya akan mendatangkan kesan buruk pada sesebuah institusi dan mencemarkan imej negara sahaja. Sikap pihak atasan yang sering memandang rendah terhadap golongan bawahan serta budaya berat sebelah dalam kalangan pucuk kepimpinan adalah antara perkara yang sering dihadapi oleh masyarakat ketika di institusi pekerjaan mereka. Maka, pucuk kepimpinan tertinggi seharusnya lebih proaktif dalam memastikan dasar dan budaya sihat diterapkan di pejabat supaya para pekerja lebih bersemangat dalam meneruskan perjuangan untuk berbakti kepada institusi pekerjaan mereka. Okey, sekarang ni bayangkan duit itu adalah duit kita dan tangan itu melambangkan transaksi tersembunyi tanpa pengetahuan kita. Apa yang anda rasa? Perasaan anda itu adalah contoh kesan keruntuhan penghayatan etika dan peradaban dalam tadbir urus negara. Nama saya Arifah Syazana dan kita akan teruskan. Okey, secara mudahnya apabila etika dan peradaban dalam tadbir urus negara gagal dihayati, masyarakat akan terkesan. Contohnya, ia akan cetuskan perasaan keliru dalam kalangan rakyat dan perasaan ini akan menjadikan rakyat cenderung untuk memberontak agar suara mereka didengari, seperti wujudnya hashtag kontroversi di media sosial yang kononnya menjadi platform atau medium rakyat bersuara. Dan apabila ini terus berlaku, corak pemikiran ini akan mencemarkan reputasi tadbir urus negara dan rakyat akan cenderung untuk mempelekehkan pelaksanaan dan keputusan pentadbiran. Dan hal ini semua akan mempamerkan persepsi negatif daripada rakyat terhadap urus tadbir negara. Seterusnya, pentadbiran pun akan terkesan kerana wujudnya ketidaktelusan dalam pentadbiran. Contohnya, pelaksana tadbir urus negara mungkin terjebak dalam aktiviti tidak amanah seperti menerima rasuah, melemparkan janji kosong ataupun mengutamakan kepentingan sendiri tanpa mempedulikan kebajikan rakyat. Jadi benda ni akan merosakkan integriti tadbir urus dan meletakkan pentadbiran dalam situasi membahayakan sebab integriti adalah nilai utama dalam memastikan pentadbiran berjalan lancar, terus dan konsisten. Jadi, pentadbiran pun akan sukar nak capai kata sepakat dalam melakukan keputusan sebab mesti ada individu yang akan mempunyai agenda tersirat yang lebih menguntungkan dirinya berbanding masyarakat. So, pentadbiran akan jadi berat sebelah dan tak mengutamakan keperluan rakyat. Dan benda ni akan menindas rakyat sebab wujudnya agenda tersirat ni lah dalam menjalankan tugas. Penghayatan etika dan peradaban dalam tadbir urus negara bukanlah sesuatu yang kita boleh ambil mudah sebab impaknya terhadap negara adalah sangat besar kerana tanpanya hubungan yang tegang antara pentadbiran dan masyarakat akan timbul dan ini akan mencerminkan ketidaksepaduan negara kita. Dan apabila gagal menghayati etika dan peradaban, ia akan menjadi punca kemarahan rakyat. Dan seterusnya, kemeluk politik negara akan memberikan implikasi negatif terhadap kesejahteraan dan ekonomi negara. Jadi, bila ekonomi negara kita terjejas sebab ketidakstabilan politik negara, akan memberikan persepsi buruk kepada pelabur yang nak berurusan dengan Malaysia. Jadi, penghayatan etika dan peradaban mestilah diambil serius oleh tadbir urus negara. Sebab, reputasi Malaysia sebagai negara Islam yang aman akan rosak kalau keengganan tadbir urus untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nama saya Syafiqah binti Sorhaimi. Di saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk kepentingan penerapan penghayatan etika dan peradaban dalam mengatasi isu keruntuhan etika tadbir urus negara. Kepentingan pertama, memastikan setiap amanah dilaksanakan dengan telus dan tidak berlakunya ketirisan atau kebocoran dalam mengemudi sesebuah pentadbiran. Pada hari ini, kita dapat lihat pelbagai isu-isu keruntuhan etika dalam urus tadbir negara, khususnya berkaitan pelaksanaan tanggungjawab para pemimpin yang menimbulkan kekecohan di kalangan masyarakat. Antara contoh masalah-masalah ataupun isu-isunya ialah macam rasuah, pecah amanah, penyalahgunaan kuasa, masalah berkaitan penyewenangan dan juga salah laku dan kedudukan. Di susulan daripada masalah-masalah ni, kita dapat lihat bahawa wujudnya pemimpin yang tak melaksanakan tanggungjawab dan amanah mereka dengan baik pada hari ini. So justru itu, isu-isu yang seperti ini memang berkait rapat dengan kadar penghayatan kepada nilai etika dan peradaban yang kurang ataupun rendah. Jadi oleh itu, semua perkara yang jelas berlaku hari ini ke atas pentadbiran negara menunjukkan bahawa pentingnya penghayatan kepada elemen etika dan peradaban dalam menguruskan hal yang berkaitan urusan negara dan masyarakat. So dengan adanya penghayatan yang tinggi terhadap etika dan pentadbiran ni, maka ia sudah pasti dapat membantu memendung masalah-masalah ataupun isu-isu yang berkaitan dengan isu peruntuhan ni
serta dapat pastikan setiap amalan dan komitmen yang diberikan tu dapat dilaksanakan dengan penuh telus dan rasa tanggungjawab. Jadi dia macam teori, semakin tinggi kesedaran kepada nilai etika dan peradaban akan dapat membantu mencegah para pemimpin ini daripada melakukan kesalahan etika di dalam urusan tadbir negara. Kepentingan kedua, melahirkan pemimpin negara yang mempunyai nilai etika dan peradaban atas dasar Islam. Jadi teras kepada elemen etika dan peradaban ni adalah berlandaskan agama Islam. Seruan Allah SWT dalam surah Al-Anfal dan Al-Anbiya menjelaskan bahawa tampuk kepimpinan itu hendaklah dipegang oleh seorang pemimpin yang bertakwa dan soleh yang memiliki ciri-ciri ketakwaan dan keimanan yang tinggi di dalam hati. Jika kita melihat sejarah politik yang wujud ketika zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dalam mentadbir urusan negara dan masyarakat ini adalah atas dasar syariat Islam. Jadi setiap amanah dan tanggungjawab yang diberikan telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan menerapkan etika dan peradaban Islam yang sangat tinggi. Jadi mereka adalah contoh yang paling terbaik dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuklah perkara berkaitan politik negara. Okay, antara contoh kriteria kepribadian seorang pemimpin yang boleh dicontohi daripada mereka adalah berjiwa rakyat dan juga tidak menyalahgunakan kuasa dan kedudukan sebagai pemimpin. Jadi kepincangan ataupun kecacatan yang berlaku dalam pentadbiran pada hari ini semuanya berpunca kepada kurangnya penghayatan etika dan peradaban yang berteraskan agama ataupun ketakwaan sebagai tunjang kepimpinan. Jadi implikasi dia, kesan dia timbul semua masalah-masalah yang kita tengok sekarang ni. Jadi penerapan nilai etika dan peradaban di kalangan para pemimpin ni amat penting dan diperlukan untuk melahirkan dan membentuk seorang pemimpin yang akan menguruskan negara dengan baik dan penuh bertanggungjawab pada masa akan datang. Kepentingan yang ketiga, membina sebuah negara yang maju. Menunaikan amanah serta menjalankan tugas pentadbiran dengan telus, baik dan adil merupakan rahsia dan faktor kejayaan sesebuah negara yang maju. Tidak semua manusia memiliki kelayakan dan keterampilan menjadi seorang pemimpin yang beretika dan beradab dalam menguruskan hal ehwal pentadbiran negara dan masyarakat. Jadi melihatkan kepada kepentingan tahap kedudukan para pemimpin di sisi Allah SWT, Islam telah menggariskan panduan yang ketat mengenai kriteria kepribadian seorang pemimpin yang berkewibawaan serta mampu untuk memimpin negara dan masyarakat ke arah kejayaan. Dan antara kriteria dia ialah sifat ketakwaan yang tinggi. Kerana sifat ketakwaan yang tinggi di kalangan pemimpin dapat merealisasikan ataupun mencapai objektif dan wawasan negara secara berkesan. Jadi penghayatan etika dan peradaban di dalam diri pemimpin ini sangat penting kerana ia akan membawa negara ke arah kemajuan yang berintegriti, bukan hanya sekadar kemajuan dari aspek ekonomi sahaja. Seterusnya, saya Nur Fatihah binti Razak akan mengulas tentang kesimpulan dan cadangan. Yang pertama, penghayatan etika dan adab dari pemerintah negara itu sendiri. Dengan menghayati cara pemerintahan Rasulullah SAW ketika baginda mentadbir negara, dengan menghayatinya, ia akan tersemat dalam jiwa setiap pemerintah dan akan mendorong untuk mentadbir negara dengan baik, adil, jujur serta amanah terhadap tanggungjawab tersebut. Seperti yang kita tahu, kegemilangan pada zaman Rasulullah SAW tersebut itu terdiri bukan sahaja-sahaja, bahkan ia diperintah oleh Nabi yang mempunyai kepribadian yang sangat-sangat baik dan sempurna, yang menggalas tanggungjawab baginda dalam mengendalikan urus tadbir politik dengan baik serta jujur dan mempunyai belas kasihan terhadap rakyatnya. Yang kedua, elemen credibility dalam organisasi. Seperti yang kita tahu, elemen credibility amat penting dalam sesebuah organisasi. Jawatan yang disandang oleh setiap pemimpin haruslah sesuai dengan latar belakang pelajaran mereka. Apabila mereka mahir dan cekap dalam satu bidang, pemimpin mampu untuk mengendalikan segala urusan dengan bijaksana. Justru dengan mengendalikan dengan baik, ia juga dapat meraih kepercayaan rakyat bagi melestarikan kepimpinan yang membawa kepada kesejahteraan dan keharmonian sesama rakyat Malaysia. Yang ketiga, peranan rakyat dalam menentukan pemerintah negara. Seperti kita tahu, peranan rakyat memainkan peranan yang penting pada pilihan raya umum yang dijalankan oleh kerajaan pada tahun yang dianjurkan. Dan pada ketika inilah usaha rakyat adalah untuk memilih pemimpin yang bagus terhadap tanggungjawabnya dengan meneliti juga sahsiah peribadi setiap calon yang bertanding. Sebagai rakyat yang bijaksana, kita harus memilih dan mengkaji setiap calon dan tidak boleh mempunyai sifat double standard ataupun bias terhadap setengah calon yang bertanding, dan juga disarankan untuk menghindari dari memilih calon yang mempunyai permasalahan dari sudut etika ketika tutur bicara dan juga permasalahan pada corak pemikiran pemimpin tersebut. Hal ini kerana pada ketika ini rakyat bukan hanya mahukan pemimpin yang bijak, bahkan memerlukan pemimpin yang bermoral dan mempunyai kualiti jati diri seiring dengan kebijaksanaannya. Akhir sekali, untuk kesimpulan, penghayatan etika dan peradaban ini berkait rapat dengan akhlak yang perlu diterapkan di dalam setiap jiwa individu. Seperti yang kita tahu, Islam telah meletakkan garis panduan yang sempurna bagi mengendalikan urusan kepimpinan, dan ia juga bermula daripada akidah dan kepercayaan kepada Tuhan. Kerana akidah yang kukuh dan tidak goyah akan memberikan implikasi ataupun kesan kepada tindak tanduk seseorang individu pemimpin tersebut, kerana untuk tidak melakukan perkara-perkara yang haram seperti rasuah ataupun pecah amanah. Kesimpulannya, penghayatan akan nilai murni etika dan juga peradaban dalam mengurus tadbir negara amatlah penting bagi melestarikan kepimpinan ke arah kesejahteraan dan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum dan juga pembangunan negara bertunjangkan integriti dan holistik. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.